Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, kumpulan 5A akan membentangkan laporan projek berkumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Asyah binti Yahya dan nombor matrik saya A173785. Nama saya Nur Sabrina Alia binti Muhammad Asri, nombor matrik A174239. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Izzatiliana binti Mani, nombor matrik saya A174379. Nama saya Nur Aini binti Muhammad Anwar, bernombor matrik A175148. Nama saya Nur Adila Zafira binti Doni, nombor matrik saya A175157. Latar belakang syarikat. Nama syarikat adalah 5S Frozen Food Enterprise. Alamat syarikat bertempat di Blok 143 Blok C Pusat Industri Halal, Serkam 77300 Jasin Melaka. Nombor daftar perniagaan adalah CA90627521. Aktiviti perniagaan adalah membekalkan produk makanan sejuk beku. Syarikat boleh dihubungi di nombor telefon 0626333522, nombor fax 0626333521 dan email 5afrozenfood@gmail.com. Visi syarikat adalah menjadi sebuah syarikat makanan sejuk beku yang terkenal di seluruh Malaysia. Misi syarikat yang pertama adalah menyediakan produk makanan sejuk beku menggunakan bahan yang berkualiti dan lazat kepada pelanggan. Kedua, menguasai pasaran makanan sejuk beku dengan menjana jualan dan keuntungan yang berkembang melalui objektif dan strategi perniagaan yang cekap dan berkesan. 5S Frozen Food Enterprise menawarkan produk sejuk beku seperti roti canai, roti putar coklat chip dan roti jala. Struktur organisasi bermula dengan pengarah urusan, diikuti dengan pengurus pemasaran, pengurus keuangan, pengurus sumber manusia dan juga pengurus pengeluaran. Di bawah pengurus keuangan dan juga pengurus sumber manusia, terdapat seorang kerani di bawah mereka. Berikut merupakan bidang tugas bagi jawatan yang terdapat di dalam struktur organisasi. Yang pertama adalah pengarah urusan, iaitu Fuad Bersyukur, yang mana tugasnya adalah menyediakan rancangan perniagaan berkaitan produk yang hendak dijual. Yang kedua adalah pengurus pengeluaran, iaitu Muaz Azizi, yang mana tugasnya adalah memastikan bekalan bahan mentah dan keperluan lain mencukupi. Seterusnya adalah pengurus pemasaran, iaitu Muhammad Zailani Ismail, yang mana tugasnya adalah mengendalikan urusan pasaran dan jualan serta menyediakan iklan. Yang seterusnya adalah pengurus sumber manusia, iaitu Muhammad Faiz Farhan, yang mana tugasnya adalah menyediakan latihan khusus yang bersesuaian kepada pekerja. Yang terakhir adalah pengurus keuangan, iaitu Norida Razali, yang mana tugasnya adalah merekod dan menyediakan penyata keuangan perniagaan setiap bulan. Bagi bidang tugas kerani pula, yang pertama kerani sumber manusia, iaitu Syazani Liana. Tugas beliau adalah membantu pengurus sumber manusia menguruskan hal-hal pekerja. Dan seterusnya adalah kerani keuangan, iaitu Engku Omar Alias, yang mana tugas beliau adalah membantu pengurus keuangan menguruskan hal pejabat berkaitan keuangan syarikat. Carta alir pengeluaran. Ia bermula dengan mengukat bahan, kemudian mengadun bahan yang dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu untuk membuat roti canai, roti putar atau roti bung, roti putar chip coklat dan juga roti jala. Bagi roti canai, ia ditebar dan dibentuk, roti putar akan dibentuk, roti putar chip coklat akan dibentuk dan diletakkan coklat, dan bagi roti jala, ia akan dijala untuk membentuk roti jala. Kemudian, semua adunan akan disusun di atas tulang. Bagi roti canai, roti putar dan roti putar chip coklat, adunan akan mengembang, dan bagi roti putar dan roti putar chip coklat, ia akan dibakar pada suhu 160 hingga 170 darjah Celsius. Bagi roti canai, ia akan digoreng selama 15 minit. Selepas proses membakar dan menggoreng, semua roti tersebut akan disejuk bekukan selama 20 minit. Kemudian, ia akan melalui proses kawalan mutu
yang mana jika ia melepasi kawalan mutu tersebut, ia akan melalui proses seterusnya iaitu proses pembungkusan. Jika tidak, ia akan tamat setakat itu sahaja. Bagi proses pembungkusan, ia akan dibungkus di dalam bekas kedap udara, kemudian ditampal label pembungkusan. Proses terakhir ialah dipamer, dijual, dipasar dan juga dihantar ke pasaraya yang terpilih. Tujuan perakaunan kos. Yang pertama adalah untuk menentukan harga jualan, yang mana harga ditentukan dengan menjejaki kos utama bagi pengeluaran produk iaitu roti canai, roti putar atau roti boom, roti putar chip coklat dan juga roti jala. Yang kedua adalah untuk kawalan kos dan yang ketiga adalah untuk penyediaan penyerta keuangan yang lebih mudah dan lengkap. Saya akan menerangkan tentang kos-kos pengeluaran yang terlibat dalam 5Es Frozen Food Enterprise. Yang pertama ialah anggaran perbelanjaan kos operasi sebulan. Kami menganggarkan sebanyak RM51,240 iaitu yang terdiri daripada kotak pembungkusan, insurans kilang, gaji pekerja, sewa yang terdiri daripada kilang dan pentadbiran, belanja bahan mentah, belanja aset tetap, utiliti untuk kilang dan pentadbiran, belanja air, kilang dan pentadbiran dan pembaikan dan penyelenggaraan misi. Seterusnya, terdapat aset tetap yang digunakan oleh 5Es Frozen Food Enterprise iaitu di sini kami memperuntukkan sebanyak RM8,500 yang terdiri daripada 3 item iaitu gas sebanyak RM3,000, mesin pengadunduh sebanyak RM3,500 dan mesin ketuhal sebanyak RM2,000. Seterusnya, untuk kos bahan mentah, kami memperuntukkan sebanyak RM6,840 yang terdiri daripada 9 item iaitu terdiri daripada tepung gandum, telur, margarin, garam, gula, susu, coklat chip, pewarna makanan dan lain-lain bahan mentah. Seterusnya, terdapat kos buruh perkilangan dan pentadbiran bagi 1 bulan. Di sini kami menganggarkan sebanyak RM30,000 bagi 1 bulan iaitu yang terdiri daripada 1 orang pengarah urusan yang bergaji RM5,000, 1 orang pengurus pemasaran, pengurus kewangan, pengurus sumber manusia dan pengurus pengeluaran yang bergaji masing-masing RM2,500 setiap bulan, dan 2 orang kerani iaitu bergaji RM1,500 dan 10 orang pekerja perkilangan yang bergaji RM1,500. Jenis perakaunan kos. Kos pengukuran normal adalah lebih sesuai kerana cara ini melibatkan kos bahan mentah langsung yang sebenar, kos buruh langsung yang sebenar serta standard kepada kos overhead. Penggunaan cara ini adalah lebih mudah untuk mengukur kos-kos yang terlibat dalam perniagaan 5A Frozen Food Enterprise. Pengumpulan kos. Kos proses adalah lebih sesuai dalam pengumpulan kos kerana 5A Frozen Food Enterprise mengeluarkan produk frozen food iaitu roti yang pelbagai. Kos proses mengumpulkan kos melalui jabatan-jabatan dan ini memudahkan pengiraan terutamanya dalam pengiraan kos overhead. Namun demikian, pengumpulan kos secara tempahan kerja turut dapat digunakan oleh 5A Frozen Food Enterprise sekiranya roti yang ditempah adalah daripada pelanggan untuk majlis kerajaan. Bagi kaedah penghapusan produk, perniagaan 5A Frozen Food Enterprise telah memilih kos berdasarkan aktiviti iaitu ABC. Hal ini kerana kos berasaskan aktiviti adalah alternatif kepada sistem pengesanan tradisional dan pengiraannya adalah lebih tepat. Kos overhead perkilangan, bahan tak langsung bergerak kos unit pengeluaran, buruh tak langsung bergerak kosnya adalah jam buruh tak langsung, gaji pengurus kilang, bergerak kos jam buruh tak langsung, gaji penyedia kilang, penggerak kos jam buruh tak langsung, susut nilai kilang, penggerak kos jam mesin, utiliti kilang, penggerak kos jam buruh tak langsung. Bagi kos overhead bukan penghilangan, buruh tak langsung penggerak kosnya jam buruh tak langsung,
Susun ialah peralatan pejabat, penggerak kos dia, jam mesin, komisen jualan, penggerak kos dia, unit jualan. Daripada pemerhatian kami, terdapat perbincangan dan juga cadangan yang kami boleh usulkan untuk syarikat 5S Frozen Food Enterprise. Syarikat ini menggunakan kos pengukuran normal untuk mengukur kos-kos yang terlibat untuk mengeluarkan produk. Syarikat ini juga menggunakan pengukusan proses dan juga pengukusan tempahan kerja untuk mengumpulkan segala kos melalui jabatan-jabatan yang ada. Cara pengukusan ini sangat efektif bagi pengeluaran produk jenis makanan. Untuk mendapatkan pengiraan kos yang lebih tepat, syarikat 5S Frozen Food Enterprise menggunakan kos berasaskan aktiviti iaitu ABC. Namun terdapat beberapa kelemahan yang ada pada syarikat ini. Ini adalah cadangan kami untuk membuat penambahbaikan dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Bagi masalah yang pertama, iaitu syarikat kurang dikenali atau ternama berbanding dengan perniagaan pesaing lain, syarikat ini perlu giat melakukan promosi supaya produknya akan lebih dikenali. Syarikat ini juga perlu mempergiatkan melakukan sebanyak mungkin pengiklanan sama ada menggunakan media massa maupun cetakan supaya produk-produk keluarannya akan diketahui di setiap tempat. Masalah yang kedua ialah penggunaan teknologi yang lapuk. Dari segi teknologi yang digunakan oleh syarikat 5S ini boleh menjadi salah satu faktor kenapa produknya tidak dikenali. Syarikat ini mempunyai beberapa teknologi seperti mesin pengadun dough dan mesin ketuhar, tetapi tidak mencukupi dan juga telah lapuk untuk menghasilkan lebih banyak pengeluaran. Hal ini akan menyebabkan proses pengeluaran bagi produk-produknya akan menjadi lambat dan sedikit pada satu tempoh. Oleh itu, syarikat 5S perlu menilai semula penggunaan teknologi yang setanding dengan perubahan teknologi pada masa kini dan menambah lagi mesin pengadun dough dan mesin ketuhar. Dengan itu, syarikat 5S akan dapat menghasilkan pengeluaran yang banyak dengan kualiti yang baik sekaligus boleh menjana lebih banyak pendapatan. Syarikat 5S Frozen Food Enterprise boleh terus menggunakan platform perniagaan atas talian untuk mengembangkan lagi perniagaannya. Ini kerana pada zaman teknologi sekarang, semuanya hanya di ujung jari. Pelanggan juga dapat membuat tempahan menerusi platform atas talian dengan cepat dan pantas. Dan yang ketiga ialah kawasan perniagaan yang tidak strategik. Ini adalah salah satu kelemahan yang perlu diberi perhatian lebih. Disebabkan kawasan perniagaan ini tidak strategik, maka untuk orang ramai mengetahui tentang produk keluaran syarikat 5S Frozen Food Enterprise adalah sangat tipis. Jadi syarikat 5S perlu menggunakan pendekatan lain supaya produk akan dikenali. Antara pendekatan yang boleh dilakukan adalah seperti yang di atas, iaitu dengan membuat pengiklanan dan juga promosi serta menggunakan platform jualan atas talian. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton video ini.